أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, para asatizah, para tuan-tuan guru dan para imam, para bilal dan semua EJK Surau Ar-Rahmaniyah, dan hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini, dan semua ahli qaryah Surau Ar-Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian kita pada malam ini di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam menceritakan perjalanan seseorang hamba menuju ke syurga, di mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menggariskan beberapa checkpoint, ya, bagaimana seseorang itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu digariskan 7 stesen perhentian yang perlu dilalui. Kita sudah mulakan sebelum ini dengan ilmu, kemudian taubat, kemudian hari ini adalah stesen yang ketiga, sambungan stesen yang ketiga, iaitu aqabatul awaiq, iaitu stesen perhentian, ya, perhentian perkara-perkara yang menghalang, ya, perkara-perkara yang menghalang seseorang daripada menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menggariskan 4 halangan di dalam perjalanan seseorang itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Halangan yang pertama yaitulah dunia. Halangan yang kedua iaitulah makhluk. Halangan yang ketiga adalah nafsu, dan halangan yang keempat adalah syaitan. Jadi kita sekarang berada di dalam halangan yang kedua, dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah memberikan sebab kenapa kita perlu menjauhi makhluk, ya. Kenapa kita perlu menjauhi makhluk, dalam arti kata makhluk-makhluk yang merosakkan ibadah kita. Dan beliau sudah mensyarahkan, dia menyebut 2 sebab, dan kita sudah selesai ataupun hampir selesai. Sebab yang pertama iaitu manusia ini akan mengganggu kita daripada ibadah, ya. Manusia yang dimaksudkan adalah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang penuh dengan kelalaian, itu akan mengganggu kita daripada ibadah itu sendiri. Dan sebab yang kedua kita akan masuk sebentar lagi insya-Allah. Kenapa kita perlu bersendirian, dalam arti kata menjauhi untuk bergaul dengan manusia secara umum, ya, iaitu pergaulan dengan manusia ini akan merosakkan ibadah kita. Bukan mengganggu kita daripada ibadah, merosakkan ibadah kita, dalam arti kata riya dan seumpamanya. Jadi sebelum saya masuk, ya, ada pengumuman daripada pengurusi. InsyaAllah pada malam ini kita akan ada qiyamul lail, yang bermula jam 4.30 insyaAllah, lebih kuranglah sekitar 4.30 pagi sehingga jam 6, ya, qiyamul lail di sini. 2 minggu lepas kita lakukan juga, ya, ini adalah satu bentuk persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. InsyaAllah di dalam bulan Rajab kita buat 2 minggu sekali, dan di dalam bulan Sya'ban kita buat setiap minggu. Dalam bulan Ramadan kita akan buat 2 kali seminggu. Ya, bacaan di dalam qiyam adalah 1 juzuk dan selama 8 rakaat, ya. 8 rakaat dihabiskan 1 juzuk. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula memang rasa penat dan sakit belakang, tapi lama-lama dia menyelesaikan masalah tulang belakang kita, ya. Dia betulkan kita punya tulang belakang kita yang bengkok, dia luruskan, ya, insya-Allah. Dan mula-mula kita rasa
berat, lama-lama insya-Allah kita rasa ringan dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung, dan malam ini insyaAllah bacaan pada juzuk 19. Kita akan cuba khatam sebelum Ramadan, dan pada Ramadan kita mulakan balik kepada juzuk 1 insyaAllah, ya. Jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 61, muka surat 61 seperti yang di kitab Minhajul Abidin, muka surat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada minggu lepas, Sabtu yang lepas, kita sudah membicarakan apakah wasiat Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan bin Uyainah, yaitu Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, kurangkanlah daripada mengenali manusia, mengenali bergaul dengan manusia secara umum, ya. Lalu selepas beberapa tahun setelah itu Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, dan selepas beberapa tahun Sufyan Ats-Tsauri datang di dalam mimpi Sufyan bin Uyainah. Lalu Sufyan bin Uyainah menyatakan, berilah wasiat kepadaku. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan wasiat yang sama. Kenapa Sufyan Uyainah bertanya sekali lagi? Kerana boleh jadi Sufyan Ats-Tsauri di dalam kubur, di dalam alam barzakh, berubah dia punya pandangannya ataupun ijtihadnya. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri lantas menyatakan pesanan yang sama. Aqlil min ma'rifatin nas. Kurangkan daripada mengenali manusia. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kamu nak berlepas diri daripada mereka, itu adalah perkara yang sangat sukar, sangat payah sekali, ya. Kena terikat dengan manusia, ya. Nah, itu minggu lepas, dan kita sudah syarahkan kenapa begitu. Kemudian kita sambung yang bawah itu. Dengan demikian ada syair mengenai makna perkhabaran ini, ya. Ada penyair menulis ini sebab ulama di dalam penulisannya, selain diletakkan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diletakkan syair. Syair ni ibarat kita macam nasyid lah, ya. Kerana boleh jadi perkataan sajak ataupun syair lebih kena dalam jiwa berbanding kata-kata yang monoton, yang sederhana je, kata-kata biasa, berbanding diungkap dengan syair. Nah, jadi sebab itulah ulama di dalam tulisannya biasanya nak sampaikan satu poin, dia akan sebut, dan dia akan menyulami tulisannya dengan syair bagi sampai bukan sekadar faham tetapi terkena di hati, ya. Apa syairnya? Menyebut, wa ma ziltu muzlahal mashibu bimafraqi ufattishu ala hadzal wara wa ukashifu fama an araftu an-nasa illa tamamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu, ya. Fama in araftu di sini. Wa ma li dzambun astahiqqu bihil jafa siwa annani ahbabtu man laisa yunsifu. Okey, apa terjemahannya? Dan sentiasalah aku ketika zahirnya uban-uban di tengah kepalaku, yakni ketika tua. Dah makin tua, makin banyak aku mengenali manusia ini. Aku memeriksa manusia, kemudian aku nampak perihal mereka. Ini makin lama aku makin kenal manusia ini, aku perhati bilik luar dalam kan. Maka tiadalah aku mengenal manusia melainkan aku akan mencela mereka. Kerana apa? Kerana aku nampak banyak masalah. Moga Allah membalas kebaikan setiap orang yang aku tidak kenali.
Ya. Maknanya orang yang aku tak kenal ni moga Allah berikan. Orang yang aku kenal ni aku nak buat macam mana, aku tahu dia punya keburukan dia. Tiada dosa bagiku yang patut aku mendapat kecelakaan dengannya. Maknanya aku ini seolah-olah tidak ada pun kesalahan yang aku patut dicela selain aku kasih pada orang yang tidak berpaling dari nafsu. Ini sebenarnya terjemahan itu tidak tepat, ya. Selain aku kasih kepada orang yang tidak menginsafi dirinya, itu lebih tepat, ya. Ini yang berpaling dari nafsu ini tidak berapa tepat. Jadi seolah-olah aku tak ada dosa ke atas manusia ini, melainkan aku sayang mereka. Aku mencintai mereka yang tidak menginsafi perihal keadaan mereka. Itu je lah aku punya dosa, nak kata, ya. Nak katakan bila dia makin lama mengenal manusia, makin lama makin dia rasa dia merosakkan diri dia, kerana dia makin melihat banyak keaiban, banyak kesalahan. Jadi ia sebenarnya menghakis jiwanya itu. Kata Sufyan bin Uyainah, ada orang berkata, ditulis di atas pintu rumah Sufyan Ats-Tsauri, ya, di atas rumah Sufyan Ats-Tsauri itu, jazallahu man la ya'rifuna khaira wala jaza bidzalika asdiqana fama udhina qattun illa minhu. Apakah terjemahannya? Semoga Allah membalas kebajikan bagi orang yang tidak mengenali kami, dan tidaklah membalas kebaikan kepada rakan-rakan kami. Kat situ seolah-olah nampak macam mendendam, bukan mendendam. Maka tidak menyakiti kami sekali-kali kecuali daripada mereka. Ini nak menunjukkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri memahami banyaknya dia bermuamalah dan berinteraksi dengan manusia, bagi dia itu adalah satu bentuk kerosakan. Ada sedikit kehakisan, makin riak, makin ni. Bukan dosa manusia itu tidak berdosa, maknanya manusia itu tak salah. Yang salahnya dirinya yang makin. Kita akan pergi, ya, maksud alhamdulillah, ya, tidaklah menyakiti kami kecuali daripada kawan-kawan kami sendiri, ya. Orang yang mendeklamasikan sajak yang demikian itu menyatakan, jazallahu annal khaira man laisa bainana wala bainahu wuddun wala nata'arafu fama sabana hammun wala nalana adha minan nasi illa man nawaddu wa na'rifu. Jadi semoga Allah membalas daripada kami kebajikan mereka yang tiada di antara kami dan antaranya kasih dan kami tidak berkenalan. Maksudnya orang-orang yang dia tidak kenal ini, alhamdulillah aku tak kenal dia orang, ya. Allah memberi kebaikan kepada dia orang. Maka tiadalah yang menimpa kami duka dan tidaklah mengena kami perasaan sakit hati, melainkan daripada manusia, daripada manusia, melainkan daripada orang yang kami kasih dan kami kenal. Ini nak menunjukkan bahawa seolah-olah perkenalannya dengan manusia itu memberikannya kesibukan yang lain, ya. Dia akan banyak hak-hak yang perlu ditunaikan, banyak tuntutan-tuntutan yang perlu dilangsaikan, banyak pula perkara-perkara yang dia kena tanggungjawabnya makin berat. Sama dengan makin kuranglah masanya bersama dengan beribadah full time seolah-olahnya, ya, untuk mengabadikan diri ataupun bertawajuh, bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah nak menunjukkan kepentingan untuk menjauhi manusia ini setelah menceritakan mengenai perihal zaman yang kritikal, ya. Lalu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, inilah zamannya untuk kamu peliharakanlah padanya lidahmu
dan sembunyikan tempatmu. Jangan cerita kat orang. Jangan banyak bercakap. Jangan cerita kat orang. Dan dalam keadaan itu rawatilah hatimu. Ya. Rawatkan hatimu. Ambillah apa yang engkau kenal, yakni buatlah apa yang engkau tahu dari sudut kebaikan, dan tinggalkan apa yang engkau benci daripada kejahatan. Sekarang ini ibarat Fudail menyatakan, kerana ini adalah kata-kata Fudail ibn Iyad kepada sahabat-sahabatnya yang meminta wasiat kepada beliau. Ya. Ketika ini kita boleh katakan zaman itu zaman berlaku kekecohan, ada perseteruan dan seumpamanya. Lalu Fudail bin Iyad dia menggunakan sifir ataupun menggunakan kaedah untuk menghadapi zaman fitnah, zaman yang penuh kekacauan, kekaburan, tidak tahu mana betul mana salah. Pada ketika itu, jagalah lidahmu, ya, sembunyikan tempatmu. Jangan cerita kat orang pasal diri kamu. Tak perlu nak expose sangat. Ini setiap kali pergi tempat, check in kat Facebook kan. Pergi sekian, tunjuk kat semua orang. Kan. Ya, itu semua adalah satu bentuk sebenarnya kita ni nak diketahui. Bila kita nak diketahui, seolah-olah kita ini meletakkan pengetahuan manusia besar dalam hidup kita. Orang kena tahu aku pergi kat sini. Orang kena tahu aku buat sekian. Orang kena tahu. Ini semua adalah penyakit. Ya, penyakit. Psikologi adalah istilah dia. Tapi di sudut telinga hati pun rasa keperluan kepada manusia. Perlu untuk manusia like, manusia cerita pasal dia, ya, dan seumpamanya. Sembunyikan tempatmu dan rawatilah hatimu. Kerana sekiranya kamu terdedah, kamu dimasyhurkan, disebut-sebut oleh manusia, pada ketika itu kamu akan disibukkan. Bila disibukkan, kamu akan sibuk dengan manusia. Kamu tak sempat nak bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sempat dengan masalah kita. Kita akan sibuk dengan masalah orang. 1, 2, 3 masalah macam-macam. Tolong sana, tolong sini, buat sana, buat sini, benda semua. Dah jadi famous kan? Dah jadi selebriti ke benda ke? Dan orang dah kenal seumpamanya, last dia tak sempat pun membina, merawat masalahnya sendiri. Jadi bila dah sembunyi, orang tak kenal, boleh dirawat hatinya dalam keadaan sejahtera, tidak disibukkan dengan benda-benda lain. Ambillah apa yang kau tahu, kebajikan-kebajikan, buat apa yang kau tahu je. Tinggalkan apa yang kau mungkarkan. Apa yang perkara-perkara mungkar kau tinggalkan. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, ini kata-kata Sufyan Ats-Tsauri pula setelah itu. Kalau kita lihat, hadza zamanus sukut wa luzumil buyut waridha bil quti ila an tamut. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan inilah zaman, yakni ketika itu zaman fitnah, ketika banyak sangat masalah manusia ini. Ini adalah zaman kita banyak berdiam, jangan banyak bersembang. Jangan banyak bersembang ni dalam arti kata bercakap-cakap, cerita semua benda, nak tunjuk semua benda, ya. Ini adalah zaman berdiam dan zaman melazimi rumah, duduk rumah. Bukan maksud jangan pergi, jangan keluar untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Ya, seolah-olah mengurangkan interaksi dengan manusia yang tak perlu. Yang perlu isu lain lah kerana keperluan, tapi yang tak perlu, saja nak jumpa orang, saja. Tidak ada apa-apa keperluan, kamu tak tolong dia pun, kamu tak bagi makan pun, kamu tak bagi salam pun, keluar saja. Itu adalah akan di situ ada penyakit-penyakit hati yang boleh terpalit padanya. Ya, ini adalah zaman diam, melazimi rumah dan redha dengan bakaran barang didapat hingga engkau mati. Maknanya redha dengan apa yang ada. Ini nak katakan satu fiqah yang ataupun suatu perasaan yang tinggi oleh Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang ada je, tak payah nak fikir lebih-lebih.
kan? Senyap, duduk rumah, redha dengan apa yang ada. Cukup. Sampailah engkau mati. Sebab apa? Apabila kita mula mencari lebih, menggali lebih, kita akan ditanya lebih, dipersoalkan lebih, dipertanggungjawabkan lebih. Jadi seolah-olah Sufyan Ats-Tsauri dia nak menghilangkan sebarang bentuk kekacauan di hari akhirat nanti. Sebarang bentuk pertambahan beban ya di hari akhirat nanti. Kemudian daripada Daud At-Ta'i rahimahullahu taala, ya, beliau menyebut sum 'anid dunya waj'al fitraka al-akhirah wa farra minan nas firaraka wa firra minan nas firaraka minal asad. Berpuasalah kamu daripada dunia, yakni zuhudlah dengan dunia, dan jadikanlah berbuka puasamu itu berbuka kamu di akhirat. Maknanya kat dunia kita puasa supaya kita boleh berbuka puasa di akhirat. Dan larilah daripada manusia itu seperti mana engkau lari daripada singa. Takut orang, ya, takutlah kamu daripada manusia. Jadi ini juga kata-kata seorang ahli zuhud yang meletakkan manusia itu membahayakan mereka. Bukan manusia itu jahat, manusia itu membahayakan mereka kerana dirinya tidak mampu memikul, menampung beban. Ya, tapi tuan-tuan dan puan jangan salah sangka pula. Ini bukanlah perihal yang paling afdal. Yang paling afdal tetap mukmin yang menolong manusia, bergaul dengan manusia. Ya, boleh bertahan dan boleh bersabar. Itu afdal. Yang ini adalah keadaan-keadaan yang orang yang tidak mampu. Ya, orang-orang yang tidak mampu untuk menahan ataupun tidak mampu untuk mempertahankan jiwanya. Kita akan bicarakan perkara ini pada yang seterusnya mengenai hukum uzlah dan seumpamanya. Tapi ketahuilah apabila ulama menulis dan menyebut perkara ini, ada sudut-sudut tertentu yang dia nak beratkan. Pada ketika ini kalau kita lihat seolah-olah Al-Imam Al-Ghazali cuba memberikan pesanannya kepada para ulama yang suka menonjol, suka bercakap, sukakan kemasyhuran. Jadi pesanannya itu perlu dos yang tinggi, baru boleh tone down, baru boleh slowkan sikit. Bukan nak slow daripada berdakwah, sentiasa lazimi muhasabah, dia sentiasa memerhatikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa riak, tidak rasa ujub, kan, mencari masa untuk merawat diri, ya. Jadi di sini apabila menyebut berpuasalah kamu daripada dunia dengan zuhud padanya, jadikanlah berbukamu itu di akhirat. Ya, siapa yang berpuasa di dunia, Allah akan baginya berbuka di akhirat. Dan larilah kamu daripada manusia sepertinya engkau lari daripada singa. Dan kemudian daripada Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala, tiada aku lihat seorang yang hakim, seorang yang bijak, tidak aku temui seorang yang bijak sekali-kali, melainkan ia berkata pada akhir perkataannya itu, jika engkau sukakan untuk tidak dikenali, maka engkau itu di sisi Allah ada satu tempat yang terpuji. Ya. Maknanya Abu Ubaidah ini atau Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala berkata, mana-mana orang yang bijak aku jumpa, mesti penghujung pesanannya dia akan sebut, kalaulah engkau ini tak sukakan kemasyhuran, tidak suka dikenali manusia, maka sesungguhnya engkau ni ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tak suka orang kenal, tak nak mencari publicity ke dan seumpamanya, ketika itu engkau ini mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah sebaliknya.
Kalau kamu nak dikenali manusia, nak disanjungi, nak digelar sekian, nak diketahui sebagai orang yang sekian, jadi seolah-olah itu di sisi Allah kamu ini harganya rendah. Kenapa begitu? Kerana Allah ini nilainya besar sekiranya makhluk itu kecil di sisi kita. Kalaulah makhluk itu besar di sisi kita, maka nilai Tuhan itu rendah di sisi kita. Iaitu dia punya sifat. Makin besar Tuhan di sisi kita, makin rendahlah nilai makhluk. Makin besar nilai makhluk dalam sisi kita, makin kecillah Tuhan, ya, dalam kita punya perspektif. Ya. Sebab itu apabila kata-kata, kita biasa baca kata-kata ahli zuhud, ahli sufi, kita memahaminya dari sudut interaksi seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah seorang hamba itu setiap perihalnya ia menghadirkan Tuhan di hadapannya. Jadi apabila ia tidak mahu dikenali kerana dia mahu mengekalkan kesempurnaan Tuhan, kebesaran Tuhan, pandangan Tuhan, belas ihsan Tuhan, rahmat Tuhan, berbanding daripada pujian makhluk, sanjungan makhluk, ancaman makhluk, pujian, makian makhluk, itu semua tak kisah. Ketika itu, maka dia di sisi Allah bernilai. Kerana apa? Kerana dia memberikan penilaian yang benar terhadap Tuhan. Maka dia di sisi Allah, itulah nilaiannya. Sebesar mana kita besarkan Tuhan, sebesar itu kita di sisi Tuhan. Tapi apabila kita mula meletakkan manusia mesti kenal aku sebagai sekian, orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita pun mempotretkan diri kita ini sebagai orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ketika itu kita di sisi Tuhan ini kecil saja. Nilaiannya tak tahulah, kerana kita sibuk fikir manusia punya penilaian. Sebab itu bila di sini kaedah yang disebut oleh Abu Ubaidah Qasim bin Salam rahimahullah adalah kaedah yang besar nilaiannya. Ya. Dalam arti kata, letakkanlah pemerhatianmu, fokusmu, kesungguhanmu kepada pengenalanmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan letakkan penilaianmu kepada pengenalanmu terhadap manusia. Kamu dikenali, kamu sekian, maka itu sedikit sebanyak akan menghilangkan, kita tak kata merosakkan akidah, tidaklah merosakkan akidah, tapi mencairkan sedikit tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kerana Al-Imam Al-Junaid rahimahullah menyebut at-tauhidu ilgha'u liya'at. Tauhid ini, mengesahkan Allah ini apa benda? Menghilangkan segala huruf ya. Nah, di dalam bahasa Arab ya ni apa? Ya ni menunjuk kepada aku. Ilgha'u liya'at, li wa bi wa minni wa ilai. Untuk aku, dengan aku, daripada aku, kepada aku. Kamu hilangkan benda ini, lengkaplah kamu punya tauhid. Lengkaplah kamu punya akidah kamu di sisi Allah. Sempurnalah Tuhan di sisimu. Iaitu apa? Hilangkan segala benda itu adalah untuk aku. Jadikan lillah, untuk Allah. Hilangkan benda itu berlaku dengan aku. Bila aku ada baru jadi. Hilangkan aku ada ni. Bila Allah ada baru jadi. Baru billah. Hilangkan lagi perkara itu daripada aku. Dah aku yang bagi, baru boleh gini-gini. Hilangkan daripada aku ini, jadikan daripada Allah. Dan hilangkan benda ini kepadaku. Semua benda ini untuk aku, hilangkan untuk aku. Aku ini untuk Allah. Hilang semua huruf ya, lengkaplah tauhid. Sebab itu
kita tengok perbahasan ilmu tasawuf ataupun banyak lebih kepada menghilangkan keakuan, hilangkan keegoan, sombong, rasa akulah yang tahu, akulah yang sepatutnya, akulah. Bila ada akulah ni, maka terhakislah kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi demikianlah juga yang di sini disebut, kalaulah kamu suka untuk tidak dikenali, maka pada ketika itu kamu ini ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khabar hadis pada bab ini, yakni uzlah, lebih banyak daripada yang dapat dimuatkan dalam kitab ini. Maknanya kata-kata ulama, kata-kata para ubad, para zuhad, para ahli zuhud, ahli ibadah di dalam perihal menjauhi manusia ini cukup banyak. Nak sumbat dalam Minhajul Abidin, akan larilah daripada tujuan penulisan kitab. Ya? Tak muat nak cukupkan. Kemudian Al-Ghazali menyatakan, kami telah mengarang mengenainya sebuah kitab. Maksudnya di sisi Al-Ghazali, aku sendiri dah tulis kitab khusus untuk uzlah. Ibarat gitulah. Khusus untuk menjauhi manusia ni macam mana kita punya prinsip kita dan seumpamanya. Dan kami namakannya kitab itu Kitab Akhlaqul Abrar wan Najat Minal Ashrar. Ya, kitab yang bermaksud akhlak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan selamat daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Lihatlah padanya, maknanya engkau lihatlah kitab itu, kamu akan dapati pelbagai keajaiban. Banyak pelbagai keajaiban ni, banyak kata-kata yang hebat-hebat, kisah-kisah, hikayat-hikayat, cerita. Ialah memanglah kita kata bukan hadis. Tujuan itu bukan untuk kita pegang sebagai satu akidah. Tujuannya untuk difahami dan diambil pengajaran, melihat kesungguhan mereka di dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang abid. Ada di kalangan ahli ibadah, dekat rumah dia gali kubur. Setiap malam dia masuk kubur. Ustaz, bid'ah jelah, mana tak pernah pun dia kata itu Nabi suruh pun. Itu adalah caranya mendisiplinkan diri untuk sentiasa mengingati mati. Setiap malam dia masuk lubang tu, mengingati perihalnya sebagai seorang, satu hari nanti akan menjadi sebagai seorang mayat, sebuah jenazah. Jadi dia prepare awal. Tak ada isu bid'ah, tak ada isu apa. Sebab itu bila kita membaca kalam ataupun tulisan ataupun hikayat orang-orang sufi dan orang-orang ahli zuhud, jangan diambil sebagai satu bentuk pegangan. Ya, itu kita tidak kata ia adalah hadis sahih dan seumpamanya. Kita kata itu adalah nukilan-nukilan untuk diambil padanya pengajaran. Ya, pengajaran dan kefahaman, kesungguhan. Dan kita pun sebut tadi bahawa Imam Al-Ghazali apabila menulis memang ditujukan kepada golongan-golongan yang spesifik. Seolah-olah dilihat pada ketika itu adanya sekumpulan ulama ini ataupun orang-orang alim ini cakap dengan hebat tetapi hatinya jauh daripada Allah. Mempunyai ilmu yang banyak tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak para nabi. Jadi di situlah perlunya satu dos yang lebih sedikit untuk menarik kembali mereka supaya berada pada landasan pertengahan, landasan wasat, pertengahan. Bila dah terlebih sini pula, dia tariklah belah sini ke tengah-tengah pula. Jadi itu peranan ulama. Peranan ulama adalah membetulkan ummah pada titik pertengahan. Ya? Kalau dah terlebih kat sini, tarik, betulkan. Terlebih sini pula, banyak sangat khurafat orang benda ke, tarik apa yang Nabi kata, apa yang Islam suruh, mana yang salah, mana yang betul, kat tengah-tengah. Ya? Itulah orang kata apa? Itulah dia namanya adil. Letakkan satu benda pada tempatnya. Jadi lihatlah padanya, engkau akan lihat pelbagai keajaiban, dan orang yang berakal memadai dengan isyarat. Maknanya orang yang berakal ini tidak perlu disebut dengan jelas. Kamu cuma sebut secara isyarat dan kiasan pun sudah difahami. Ya. Dan tiadalah mengambil intibar orang yang bodoh dengan 1000 ibarat. Adapun orang yang bodoh ini
kamu cakaplah 1000 perkataan pun dia tak faham-faham juga. Orang yang pandai, kamu cakap secara kiasan dah faham semua dah. Ya. Dan Allah jualah pemberi taufik dan hidayah dengan limpah dan kurnianya. Jadi itu adalah pengakhiran untuk sebab yang pertama kenapa kita kena berpaling daripada manusia. Apakah sebab yang pertama? Sebab yang pertama kerana manusia ini distract kita, menyibukkan kita, ya, menyibukkan kita daripada kita ada masa yang sepatutnya kita buat untuk memperbaiki jiwa kita, diri kita, hubungan kita, habiskan wirid kita dan seumpamanya. Tiba-tiba kita buat benda lain. Tiba-tiba kita sibukkan dengan benda lain, benda-benda yang harus ataupun benda-benda yang makruh. Kan? Akhirnya benda itu akan merosakkan kita. Kita pergi ke majlis-majlis yang tidak sepatutnya, perkara-perkara yang lara dan seumpamanya. Semuanya itu akhirnya akan menyibukkan kita daripada ibadah itu sendiri. Adapun perkara yang kedua, kita masuk sikit insya-Allah mana yang sempat, ya, dengan berbaki masa ini. Apakah sebab kedua kenapa kita kena menghindari manusia? Ya. Mengasingkan diri daripada manusia. Adapun sebab yang kedua adalah yang menghendaki mengasing diri pada manusia pada kelakuan ini kerana ni kita dah sebut tadi, manusia itu membinasakan engkau apa yang terhasil bagimu daripada ibadat. Dalam arti kata yang lain, manusia itu boleh merosakkan ibadahmu. Yang pertama, manusia itu mengganggumu, memenuhkan jadualmu. Yang ni pula, kamu dah beribadah, kamu jumpa manusia, rosak pula ibadah. Sudah. Memang perit lah macam tu, kan? Baik, itu ada satu kisah sahabat saya. Suatu hari gurunya membacakan satu kitab sehari. Dah habis baca kitab apa semua, tiba kawan tu nak selfie dengan guru. Cikgu, jom kita selfie. Dia kata, tak nak. Aku tak nak amalku seharian ini dihapuskan dengan sekeping gambar. Cukup. Subhanallah. Maknanya kita, okey, kita pun nak buat kenangan dan seumpamanya. Dia kata, aku tidak mahu amalku yang aku buat ini sehari aku habis ini tiba-tiba terhapus dengan sekeping gambar. Jadi itulah yang kita kata, cikgu tu ada dia punya kaedah dia. Ada sifir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jika tiada dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa yang melintangkan daripada pihak mereka, daripada sebab-sebab yang membawa kepada riak dan menghias. Okey. Dia sebab terjemahannya secara satu persatu, jadi mungkin susah kita nak faham. Maknanya nak kata, apabila kamu berinteraksi cukup banyak dengan manusia ini akan menjadikan kamu mudah untuk riak. Kamu akan menghiasi dirimu supaya tidak dilihat tercela, tidak dilihat slack, tidak dilihat bermasalah. Kita nak jumpa orang, kita mesti menghias diri kita supaya orang kata kamu ni kemas, kamu ni sekian, kamu ni sekian, kan? Maka di situlah, kat situ adanya di situ sudut-sudut riak. Dia nak seolah-olah menghendaki sesuatu daripada manusia. Ya. Habis itu boleh tak ustaz kita pakai semak-semak kemas-kemas? Boleh. Tapi bukanlah dengan tujuan untuk disanjung manusia. Kemas kerana mengikuti Rasulullah SAW, supaya paling kurang manusia tidak jelik dengan kita. Kerana kalau kita sengaja menjelikkan diri di hadapan manusia dan dikutuk dan dihina, kita pula berdosa. Jadi tujuannya bukanlah nak kata jangan semat, jangan kemas. Tidak, tujuannya nak kata supaya kamu menghilangkan perkiraan manusia dalam jiwa kamu. Tak kisah manusia cakap, yang penting kita kemas, kita potong rambut, kita potong kuku, kita mandi ke, kita pakai minyak wangi dan seumpamanya. Bukan kerana nak manusia kata, dia ni wangi lah, dia ni lah, dia ni. Jangan sebut kerana manusia. Tapi kerana menghadirkan diri, lebih-lebih lagi di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pakai pakaian yang kemas, pakai minyak wangi. Semuanya itu adalah untuk menghadirkan diri di rumah Allah. Sebelum pergi solat, bersiwak ataupun bersugi ataupun berus gigi. Kerana apa? Kerana kita nak menghadap Tuhan. Pahalanya lebih 60-70 kali ganda.
berbanding yang tidak bersugi, ya, pakaian yang wangi dan semuanya itu adalah satu bentuk persiapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh kerana manusia ini bila kamu banyak berinteraksi dengannya, kamu akan cenderung untuk menghias diri kamu supaya dipandang, ya, supaya dipandang dan dilihat sebagai disanjunglah. Dan benarlah kata-kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala, seorang ahli tarekat. Beliau menyatakan penglihatan manusia adalah hamparan riya. Ya. Penglihatan manusia adalah hamparan riya. Hamparan riya ini maknanya di mana ada pandangan manusia, di situlah adanya riya. Jadi kamu nak mengurangkan riya kamu, janganlah dilihat manusia. Itu macam saya sebut tadi, perlu difahami pada konteksnya. Bukanlah bermaksud jangan jumpa orang langsung yang seumpamanya, tetapi kita kena belajar untuk tidak meletakkan perkiraan manusia itu sebagai perkiraan yang sebenar, yang hakiki. Dan segala orang yang zuhud itu takut atas diri mereka daripada makna ini, hingga mereka itu meninggalkan perjumpaan dan ziarah menziarahi. Ini orang-orang zuhud ini oleh kerana takut dengan sifat riya. Dia bukan takut dengan manusia ke benda ke, tapi takut dirinya itu yang lemah. Dia rasa dirinya itu yang takut tak selamat. Bila jumpa kata, mana ni apa benda semua kan, ada macam-macam pula. Jadi semua itu daripada untuk mereka ini, mereka rasa takut untuk terpalit padanya riya, sehingga kan tidak ada perjumpaan dan ziarah menziarahi. Jadi saya bawa satu kisah. Sesungguhnya diceritakan daripada Harim bin Hayyan, ia berkata kepada Uwais bin Amir Al-Qarani rahimahullahu taala, ini seorang tabi'in. Ya, Uwais bin Amir Al-Qarani ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang hamba yang tidak dikenali di dunia dan tapi dikenali di langit. Malaikat menyebut-nyebut namanya hamba yang soleh. Bukan sahabat kerana tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah SAW menyatakan, jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya. Jadi sehingga kan Umar Al-Khattab suatu hari pada musim haji jumpa Uwais Al-Qarni. Ya, siapa daripada sini Uwais Al-Qarni, jumpa dalam Uwais Al-Qarni, bajunya baju daripada guni, baju yang lusuh, kusut, maknanya keadaannya bukan macam keadaan orang yang terhormat. Keadaan macam orang biasa. Macam orang yang biasa. Sangat biasa. Lalu Umar minta doa. Kemudian Umar nak tarik Uwais Al-Qarni ni supaya duduk sekali dengan dia, sebab Umar ni suka sahabat-sahabat yang soleh-soleh ni duduk sebelah dia di tempat pemerintahannya. Tapi Uwais Al-Qarni tak nak. Tahu tawaran Umar itu, terus meninggalkan Umar dan tak jumpa dah lepas tu. Tidak dijumpai oleh Sayyidina Umar setelah itu kerana tidak mahukan kemasyhuran. Jadi apa yang berlaku pada Uwais ini? Ya, Harim bin Hayyan kata kepada Uwais, wahai Uwais, kita telah hubungkan dengan ziarah dan berjumpa. Bukan, ini salah ni. Ini salah terjemahan ini. Boleh betulkan Wahai Uwais, yang tepat adalah yang tepatnya disebut di dalam yang bahasanya ini, ya Uwais silna bizziarati wal liqa. Wahai Uwais, sambungkanlah hubungan antara kami ini, maknanya aku dengan kau ni kan kita kan kawan. Apalah salahnya kita ni banyak bertemu dan berziarah. Silna ni maknanya fi'il amar di situ, sambungkanlah kita punya pertautan persahabatan ini dengan berziarahi dan bertemu. Kawan ni dia sukalah jumpa Uwais. Uwais ni orang soleh dan seumpamanya, wali Allah Taala, jadi naklah jumpa, paling pun dapat keberkatan dia ke apa ke. Lalu Uwais jawab apa? Sesungguhnya aku telah hubungkan kita punya perhubungan ini dengan benda yang lagi besar daripada bertemu dan ziarah. Apa dia? Apakah benda yang lebih besar itu? Yaitu doa dalam keadaan ghaib. Maknanya doa aku kepada engkau lebih besar lagi daripada kita bertemu dan berziarah. Itu lebih besar lagi. Kenapa? Kerana ziarah dan berjumpa
akan dipamerkan dengan perhiasan dan riak. Kalau kita banyak berjumpa nanti engkau pun akan buat benda yang maknanya mempamerkan yang paling terbaik. Aku pula takkanlah aku nak jumpa kau, aku pula yang kena buat yang paling terbaik. Jadi kat situ seolah-olah ada di sana kepentingan tertentu. Seolah aku nak engkau pandang baik pada aku, maka aku terpaksa, dan kau pun nak aku pandang baik pada engkau, maka engkau pun terpaksa mencorak kata-kata, menghias ke entah apa benda kan. Satu benda lagi besar daripada itu, aku doakan kau. Itu dah lagi besar lagi. Jadi itulah Uwais Al-Qarni rahimahullah, bagaimana dia menanggapi bahawa hatta pertemuan yang saja-saja itu pun baginya tidak besar manfaatnya. Besar manfaatnya aku doakan. Itu lagi besar lagi. Dan itulah yang lebih ikhlas. Sebab orang tu tak tahu pun, tiba-tiba dapat je doanya. Itu lebih ikhlas dan itu lebih tinggi nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana tidak ada sebarang perkiraan manusia. Tidak ada sebarang perkiraan aku ini nak dipandang, nak dinilai, nak macam-macam benda yang lain. Jadi Allah alam, setakat itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi beberapa kata-kata daripada para ulama dan juga para ahli zuhud dan ahli ibadah terhadap uzlah ataupun mengasingkan diri daripada manusia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna shaqqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.